على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد الكلهات شفاء يكتبوا أبد الآبدين ودهر الداحدين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata ulama kami ahli sufi radhiyallahu anhum, dan sesungguhnya menghinakan dia dan memecahkan hagonya dengan 3 perkara. Pertama, meneguhkan syahwatnya, maka bahawasanya binatang yang liar itu lembut dia apabila dipenjarakan dia dan dikurangkan rumputnya. Muka surat 40 baris yang ke-7 daripada bawah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, bila kita bicara tentang nafsu yang kejadiannya bukan daripada jisim yang kasar, bukan kejadiannya daripada jisim yang latifah, yang bangsa nuraniyah, maka dengan sebab tu agak payahlah untuk kita nak jadi bahar dan nampak gambarannya, yakni tentang perangai dia, cara-cara dia. Maka tetap kala itu muallif kita rahimahullah ta'ala membuat perumpamaannya dengan suatu benda yang nyata. Ialah binatang yang liar. Nafsu ni digambarkan oleh muallif kita Al-Imam Ghazali seumpama binatang yang liar. Umpama kuda liar, himar liar, anak keldai liar, yang kalau kena jaga, lemon ini akan jadi manfaat, mana dapat jadi guna kepada kita yang sangat besar. Jadi, oleh kerana nafsu ini adalah diri kita sendiri tu, yang kita tak boleh nak buat dia, nak hampakan dia tak boleh. Maka tak dapat kita, mana tidak ada jalan lain melainkan kita kena ambil kesempatan untuk menjadikan dia binatang yang baik yang kita boleh guna dia. Jadi untuk nak membaikkan, menjinakkan mana binatang liar ini seumpama kuda liar atau kuda liar, yang mana kita telah ketahui satu-satunya cara nak menguasai ataupun nak menangani nafsu ni ialah alat dia dipanggil alat kontrol, ialah lijamut taqwa. Lijam mana kekan takwa. Nafsu nak tunduk nafsu kita kena tundukkan dia, mana kita kena kuasai dia, barulah dia akan jadi berguna kepada kita, jadi manfaat kepada kita. Jadi cara dia ialah memakaikan dia dengan lijamut taqwa, tali kekan takwa. Tali kekal seumpama tali kekal yang dibubuh di kepala mulut kuda. Itu dia panggil kekal. Alat kontrol, nak kontrol kuda. Jadi nafsu kita pun kita kena kontrol dia dengan berapa? Yakni dengan sifat takwa. Persoalan sekali, permasalahan
bagaimana nak pakaikan hijab ini, mana tali kekal takwa ini kepada binatang yang ni, kerana dia tidak akan bekerja sama lagi. Jangan harap dia akan honor kalau dia maksud kita dulu pakai pagi tali kekal kepadanya dalam keadaan dia masih lagi berkeadaan dengan sifat dia, sifat ganahnya. Maka di sini perlu ada kaedah, ada cara supaya kita tu boleh pakaikan kekang kepada mana nafsu binatang liar ini. Itu maknanya bila kita dah dapat memakaikan tali kekang ini kepada dia, jadi masa tu mudahlah kita nak kontrol dia. Itu suatu perbandingan ataupun perumpamaan nak jadi mudah apa kepada faham kita, mudah jadi reti di hati kita bagaimana cara kita nak tackle nafsu kita. Jadi perumpamaannya sebagaimana kita nak tackle binatang yang liar. Seumpama kuda liar yang hidup dalam hutan asalnya, kemudian kita nak tinukkan dia dan kita nak pakaikan kekang di kepala dia, di mulut dia, dan akhirnya kita dapat menguasai, mengawal dan kontrol dia, dan akhirnya kita akan dapat terlalu manfaat daripada nafsu kita pun malah macam itu. Kalau kita dah dapat menguasai nafsu kita, yakni dengan alat kontrol yang namanya ialah takwa ini, maka pada masa itu tak susah lagi kita dalam bab mujahadah. Jadi bagaimana cara kita nak memakaikan kekang ini kepada binatang liar? Maka inilah kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, cara dia tu ialah kita menghinakan dia. Itu riwayatkan dulu. Cara dia engkau hinakan dan engkau dhaifkan dia. Kita hinakan akan binatang sini dan kita dhaif, kita perlukan dia. Lalu macam mana pula cara nak menghina dan mendhaifkan binatang liar sini? Kata ulama kami. Siapa dia ni ulama kami ni? Yakni ulama ahli sufi radhiyallahu anhum. Imam Ghazali merujuk kepada mana ulama-ulama tasawuf ataupun ahli sufi, dan sesungguhnya menghinakan dia binatang liar macam kuda liar, kuda hutan, himar hutan, dan memecahkan hawa dia, keinginan dia, syahwat dia dengan 3 perkara. Ada 3 cara, 3 langkah, 3 perkara yang perlu kita lakukan untuk menjadikan dia tu jadi hina dan dhaif, jadi lemah. Jadi hina maknanya dia akan jadi menurut kata. Itu maksud dia. Yang pertama, meneguhkan syahwat, teguhkan keinginannya, maka bahawasanya binatang yang dia itu lembut ia apabila dipenjarakan dia dan dikurangkan rumputnya. Maknanya meneguhkan syahwatnya maksudnya kena lawan. Itu dia panggil mujahadatun nafsi. Lawan dengan keinginan nafsu. Jadi kita kena tahu apa keinginan dia, dan kita tahu sebenarnya apa yang kita ingin itu lahir daripada syahwat, itu lahir daripada nafsu dia. Syahwat itu sifat kepada nafsu. Kena lawan. Nak lawan dengan apa? Lawan dengan modal ilmu. Kalau tak ada modal ilmu tak boleh nak lawan. Jadi maknanya lawan. Macam kuda saat ni, kuda yang dia perlu orang panggil kita tu maknanya kalau orang-orang yang menangkap kuda dia ni, dia ada cara dia, ada teknik dia. Dia boleh orang panggil maknanya tali tu mana dia buat dan dia boleh saut di kepala. Orang panggil kepala kuda tu dengan cara dia lempar tali tu dengan kepakaran skill yang ada pada dia. Akhirnya lepas pada tu dia akan beradu tenaga kekuatan kuda sehingga kuda tu akan jadi lemah dan jadi lembut. Jadi yang pertama kena lawan. Lawan keinginan makna jangan elok, jangan ikut harga, jangan tunggu kehendak dia. Ini kita biasanya kita malas nak lawan. Kita makan dulu, makan dulu dia. Itu maknanya dia panggil kita ni tak ada semangat, tak ada hemok. Hemok nak menantang, nak melawan, berjuang, melawan keinginan jahat nafsu kita tu tak ada. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kurangkan rumputnya, upaya dia. Kurangkan upaya dia, maka itu menjadikan bila makan sikit, maka tenaga pun sikit juga dah. Jadi mana jangan upaya banyak. Kita sendiri pun maknanya jangan makan banyak
Kalau makan banyak tu sini bermakna kita makan kau nafsu. Mana kita membuatkan menggaguhkan nafsu. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, ditanggungkan berat ibadah atasnya. Ditanggungkan berat ibadah atasnya. Yang pertama saat ini maksudnya mujahadah gabung dengan kurang ke upaya dia makna makannya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tanggungkan berat ibadah atasnya. Tanggungkan berat ibadah atasnya, atas nafsu. Jadi kalau binatang saat ini, binatang liar saat ini, kita letak bebannya yang banyak di atas belakang dia. Dengan sebab tu dia jadi tak agak dah. Macam ni lah macam kita naik kereta ni, kalau dah lebih daripada muatan yang asalnya, lebih hak, atau kereta kita tu tak berapa nak agak lah mana, tak pikat lah mana. Itu maknanya memberatkan nafsu kita tu dengan ibadah. Dan ibadah-ibadah ini dia panggil ibadah yang masuk dalam kategori ibadah yang berat, ibadah yang lebih. Mana contohnya ialah sembahyang ada. Dia panggil ibadat berat. Macam makan lah. Makan kita ni ada makan ringan, ada makan berat. Aku kita tahu juga lah mana makan ringan, mana makan berat. Ni kita ni program kita ni awak makan ni, tak kita orang tak lagi ni. Aku nak makan berat, aku makan ringan. Itu nanti ni. Kalau ni itu ada panggil ringan. Kalau berat kan hasil lah. Tak so boleh jadilah semua orang berat, semua orang yang ni tak cukup. Semua orang makan nasi pun balik makan nasi dulu. Tak jadi lagi. Jadi makan berat, makan ini. Ibadat pun dia ada balas tu juga. Ada ibadat yang berat, ada ibadat yang ringan. Ibadat yang ringan, maknanya kisah kepada nafsu tu kuil. Ibadat yang berat ni seolah-olah kita letak atas binatang ni, bebannya yang berat, yang banyak. Menyebabkan dia tu jadi berteknik, jadi tak berapa nak roh. Macam kerja ni satu binatang yang merupakan bagi orang Arab. Kalau tempat kita simbol kepada kebodohan manusia ialah lembut. Kalau seorang itu bodoh sangat kata lembut. Kalau gelar kepada itu simbolik kepada manusia yang bodoh makna lembut. Orang Arab simbolik manusia bodoh ialah kerja, mana himah. Himah ni maknanya letaklah beban kurang sama mana pun dia tahu. Dia pakai lok situ. Jadi tak tahu tapi maknanya dia merasai keberatan. Dia tetap akan menjalankan tugas dia, tapi dengan penuh keberatan. Jadi masa tu dia nak melawai itu tak ada peluang lagi, kerana berat menanggung beban. Jadi nafsu kita pun kita kena nyik dia, kita kena bebankan dia. Jadi cara bebankan dia ialah dengan ibadah yang berat. Seumpama sajalah di antara yang paling beratnya ialah sembahyang malam. Sembahyang itu sendiri antara ibadah yang berat. Sembahyang ibadah yang lebih berat berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita hanya sekadar berzikir, tak ada sembahyang, kita boleh subhanallah, alhamdulillah. Itu dia panggil ini. Itu dia panggil mana? Dia panggil snack, makan snack. Maknanya makan yang lain-lain begitu ya. Ini makna kalau ibadah yang berat, makna ibadah yang khusus. Terutamanya sembahyang. Sembahyang itu sendiri adalah berat tu. Kemudian sembahyang tengah malam masuk itu lagi-lagi berat, bertambah-tambah berat. Jadi melazimkan ibadah-ibadah yang berat ini, itu akan menyebabkan nafsu kita akan jadi monyok. Dia akan jadi monyok. Seolah-olah kita diletak di atas binatang kerja tu bebannya bagi yang sangat banyak. Sehingga dia tak oleh bagi tak berkuduran lagi. Tak berapa nak tapi dia tetap dijual. Itu mana kerja. Jadi nafsu kita itulah cara kita nak hinakan dia. Tapi dia kata kita kena hinakan dia. Bila begitu mudahlah kita nak letak tali pekat kepada kepala. Masa tu dia tak ngawal. Maka bahawasanya himar, dia wahai saksi himar. Himar makna keldai yang dia apabila dilebihkan pada muatannya serta dikurangkan daripada rumputnya, bebannya kita letak banyak, kemudian dikurangkan rumput dia. Itu yang pertama. Makannya dia hino dia, jadi hino lagi. Maksud jadi hino dari mana? Tak melawan pakai, tidak agak, tidak boleh.
Mungkin dia kalau main bertanya, dah duduk menanggung bebe, makin ni pun jadi masa tu dia ni tidak boleh, tidak agak nafsu kita berlaku juga. Tidak agak sangat, tidak boleh sangat. Kalau tidak, dia orang makin kita. Jadi akhirnya dia akan jadi tunduk dan jadi hino. Masuk hino tu menurun. Okey, kalau dia tu kita bermakna dia hino lah. Kalau orang bagi kita boleh cadang dia okey, maknanya hebat lah dia. Segala pandangnya pendapat orang lain semua dia tapi belakang tak sebenarnya ada sedikit orang hebat tu. Itu mana tak hino. Hino, orang hino ni makna tu makan bulu semata mana beri pendapat pun tak boleh. Ini makna dia jangan hino dengan makna maka tu orang panggil buku tadi kekal pada pun maka mana tak ada mengalir. Itu cara menghino kita supaya kita boleh meletakkan tali kekal di kepala dia. Bila dah boleh letak kekal ini jadi masa tu kita dapat menguasai dia dan mengikut dia jadi hino dia dan jadi mengikut. Itu dua. Yang ketiga, dia letak yang ketiga tapi hak inilah yang paling utama. Dari segi nomornya, maknanya kita letak langkah yang ketiga, tapi hak ini yang paling penting dan paling utama sekali. Apa dia? Minta tolong dengan Allah Taala. Hak ini tak boleh. Jangan sekali-kali kita ni kita tidak diajar di tarbiyah untuk berasa diri kita dibuli. Walaupun kita tahu dah cara-cara dia sini, walaupun lah teknik dia, cara dia, orang panggil kaedah dia, sistem dia tu, walau ni lah cara nak tahu nafsu. Tapi jangan rasa kita tu boleh, kerana kita tak boleh. Itu yang kita nak kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan sebab tu at-tadarru' ila Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Itu maksud dia minta tolong dengan Allah Ta'ala. Walaupun benda ni kita rasa semesik yang boleh buat misal kita kata benda lain dah pasal kata orang ambil payung ambil benda yang sangat mudah sekalipun kita kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Dan pada makna kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya minta tolong. Sunatnya kita apabila kita melakukan suatu perkara yang ada harga pada syarah, maka sunat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang Nabi kata kullu amrin la yaqulu amrin fi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Mana-mana pekerjaan, mana-mana urusan yang ada harga pada syarah. Apa dia yang ada harga pada syarah? Pondok haram yang makruh. Haram yang makruh tak ada harga, tak ada nilai seperti yang di sisi syarah. Walaupun manusia berhabis-habisan belanja, berhabis-habisan tenaga masuk untuk melaksanakannya, dia dapat sambung dengan manusia yang ramai sekalipun. Kalau benda itu masuk dalam haram ataupun makruh, benda itu tak ada nilai seperti yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berlaku. Kita kadang-kadang membesarkan banyak urusan-urusan yang sebenarnya di sisi Allah Taala tidak bersatu. Karena apa? Karena kita ni terikut-ikut nak saya gambar. Orang besar tentu kita besar tentu padahal benda yang besar di sisi Allah Taala tu ada di depan kita. Mana semaya berjumpa. Itu benda yang besar dalam hidup kita sebagai Islam. Tapi kita tak pasti kita masih semaya iko tak ada apa-apa. Iko ada apa-apa masa tu bertemu kita tinggallah semaya jumpa. Kita tinggal di tempat lain. Itu maknanya hiduplah sebenar kita kata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ialah Tuhan yang Maha Besar dah mungkin tak ada apa-apa lain. Benda-benda lain tu tak ada. Oh mari benda lain sikit je. Mula tu lah dicek masalah. Mana tinggal bagi semaya jumpa kita. Jadi minta tolong dengan Allah Taala. Kita nak tahu nafsu, kita nak kontrol nafsu supaya kita dapat menguasai dan akhirnya kita dapat manfaat yang banyak dengan nafsu ni. Kita kena minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Asalnya yang masuk maknanya Nabi kata mana-mana urusan yang ada harga pada syarah hidup dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tak sempurna di sisi Allah Taala pada hakikat, walaupun sempurna pada zahir. Akan dengan sebab itu mana sunat kita baca Bismillah. Mana nak memulakan apa sahaja pekerjaan yang tidak halal dan tidak makruh. Ini adalah tafsir yang tersendiri. Masih ada lagi
raya dia ni, itu tak boleh kita baca tak jadi. Jadi masuk bab tu. Jadi nak bacanya makna kita Bismillahirrahmanirrahim itu makna dia apa dia? Makna dia Asta'inu bi Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia panggil takdir dia. Dia makna takdir dia ni raya dia. Kita ambil apa dia reka. Mana bila kita kata bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, hadirkan dalam hati kita makna Asta'inu Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta tolong dengan nama Allah. Mana bila kita sebut Bismillah tu makna kita minta tolong dengan Allah. Walaupun benda tu maknanya kita nak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong apa? Minta tolong Allah Taala jadikan makanan yang masuk dalam mulut kita ni jadi bajikan jadi kebahagiaan buat kita, kekuatan pada agama. Bukan menjadi oleh banyak maksud mana persiapan untuk jadi buat maksiat. Dengan sehat tu berbadan yang makanan yang bersehat tu makna jangan. Dengan sebab itu Bismillahirrahmanirrahim. Atau pada makna falsafah. Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri itu daripadanya ialah makna kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kita buat makna kita sayang dengan Tuhan. Kenapa minta tolong dengan Allah? Kerana kita tak boleh. Kalau kita boleh, tak payah minta tolong. Kita tak boleh nak angkat jari seputus pun tak boleh. Ni boleh ni. Dah Tuhan izin boleh. Nanti lah terang. Bila Tuhan tak izin, umpama orang-orang yang kena seterus masa tu. Dulu sudah lah dia tak apa orang. Jadi nak sah-sah orang dalam belajar dulu tak apa orang. Zaman ni macam-macam lah. Dia kebaikan manusia dan kejahatan manusia. Infak yang paling besar ialah hidup dengan tangan. Hijau hidup dengan tangan. Hidup dengan tangan ini membawa manfaat yang besar ataupun mudarat yang besar. Fitnah dengan hidup dengan tangan. Tangan lah itu menulis. Nulis apa dia jika apa tak kira lah. Tulis buku kau, tulis dalam majalah kau, tulis dalam panggil komputer ke mana tulis SMS kau ni. Itu tangan tu. Dia tak ada tangan yang meluluskan program maksiat. Tangan lah. Kau tahu dia. Tangan. Itu tangan. Jadi sekalian kita tak mampu nak jaga anggota kita untuk jadi kebahagiaan. Pemikiran kita tak mampu nak jaga, perasaan kita tak mampu nak jaga. Maksudnya kita nak sayang, nak benci itu mengikut Tuhan. Kita tak mampu. Apa saja kita tak mampu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu kita kena minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dipanggil sebagai at-tadarruh. Tadarruh makna merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kita tak boleh saja dengan langkah-langkah dua langkah saja kita rasa kita boleh buat dalam. Jangan kerana kita tak boleh melainkan kalau Tuhan kehendaki. Dengan sebab itu inilah yang paling penting sekali yakni minta tolong dengan Allah dan memecahkan hati kepadanya, memecahkan hati kepadanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud memecahkan hati kepada Allah Taala? Belah. Kita kecil dengan Tuhan ni buat belah macam kita belah mau dia. Kita ni kalau susah kita buat lembek teko, buat lanjau, buat belah mau dia. Siapa orang tu nak membuat? Kita semua ni. Tu kita ngau dia. Kita tahu dah orang ni dia akan jemu dengan kita, akan jemu dengan kita, dia akan buat dengan kita, dia akan meluat dengan kita. Tapi kita lupa panggil itu. Allah Subhanahu Wa Taala dia suka baru kalau kita ni buat manja-manja, buat lembek teko, buat belah gadget semua nak trio orang jenis manja kan. Dia royak ke susu dia ni. Orang lain pun serupa, tak ada royak ya. Jadi kita dengan Tuhan, kita kena pandai. Kita kena pandai, kena ajar buat belah, buat lembek teko, buat manja-manja, dia royak nemu kita, terpandai kita. Dulu royak lagi kepada Allah Taala. Ini yang dipanggil sebagai munajat dan juga diiringi dengan doa. Mana kita royak kita ilmu, kita ni tak boleh, kita tak mampu. Kalau kita perlu jaga iman kami, tak perlu jaga Islam kami, tak perlu kami melawan nafsu kami, tak perlu kami menjalankan lawan syaitan. Tentu kami akan orang panggil memakai manusia mereka. Maksud kami akan kalau. Jadi kita duduk merayu merintih kepada Allah Taala. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala suka dan inilah yang menjadikan sebagai hamba itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita rasa kita boleh nak jaga ini, ayo buat semestinya yang bodoh ya. Makna kita tu rasa kita boleh. Nak jaga Islam kita payah buat. Tu kita rasa kita boleh begitu. Itu jadi kita pun jadi jauh. Makna kita pada masa itu tidak berharap lagi kepada perlindungan pertolongan Allah
Taala. Tak perlu lagi duduk di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita mahir dalam semua perkara ni, dalam bab syaitan aku tahu selok-belok syaitan, dan strategi dia apa pun aku tahu ni. Jadi maknanya benda ni bukan baik sangat ni. Tu kita berasa lagu tu ni. Tu nak masuk syurga bukan baik orang mudah ya. Tu kita lu berasa lagu tu mana boleh tak syurga. Kerana orang bagi itu menunjukkan ada sifat ujub. Ujub ni makna kagum kepada diri kita sendiri. Ya akhirnya dia akan beranung pula sifat takabur. Akhirnya takabur kita pelekeh orang. Akak diri kita pelekeh orang. Ujub ni semata-mata kita kagum dengan kebolehan yang ada pada kita. Kemampuan yang ada pada kita dalam agama khususnya, itu menjadikan seorang itu jadi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itulah kita kena ajar sentiasa minta tolong, mana tadarruk, mana belah kecil belah Tuhan, itu makna memecahkan hati kepadanya kepada Allah Taala dengan bahawa ditulun bagimu akan dia. Maksudnya minta kepada Allah Taala tolong untuk kita tawan nafsu, untuk kita kontrol nafsu, untuk kita alahkan nafsu kita ni. Dan jika tiada maka tiada kelepasan bagi. Kalau Tuhan tak jaga, tak lindungi kita daripada kejahatan nafsu kita, yakni nafsu ammaratun bisu. Ya Nabi sendiri pun minta berlindung. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang minta berlindung dengan Allah Taala daripada kejahatan nafsu, kita tak minta dulu dengan Allah Taala dulu lindungi kita. Maknanya kita lebih bagus, lebih kuat, lebih adil, lebih mantap iman kita, lebih kedah daripada Nabi yang ini. Mana Nabi berdoa ni, Allahumma inni a'udzubika min syarri anfusina. Mana daripada kejahatan diri kami. Anfusina, anfus itu jamak kepada nafsu. Daripada kejahatan diri kami, mana daripada kejahatan nafsu kami. Apa maksud kejahatan nafsu kami? Yakni maksudnya ialah nafsu ammaratun bisu. Itu maksudnya. Karena kita tahu nafsu ni ulama tasawuf membahagikannya kepada 7 perkembangan. Jadi nafsu yang paling bawah ialah nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang mengajak manusia, yang ini hanya mengajak menyeru manusia kepada buat kejahatan. Nabi sendiri pun minta berlindung dengan Allah Taala, tolong jaga dia daripada kejahatan nafsu ammaratun bisu ni. Mana kejahatan diri kami yang nafsu kami, tak ada nafsu jahat, nafsu ammaratun bisu. Jadi sekarang Nabi pun dia minta berlindung, minta tolong Allah Taala jaga. Kita tidak Nabi tidak bergabung ni, tak minta tolong dengan Allah Taala, hebatlah kita ni. Jadi kalau kita tidak diberi pertolongan Allah Taala, perlindungan Allah Taala, tidak ada jalan kelepasan daripada kejahatan nafsu. Sudah pasti nafsu kita dan nafsu jahat kita akan menguasai diri kita. Tapi bagi mereka yang dapat kelepasan daripada Allah Taala, yang dapat kesehatan daripada Allah Taala, Allah Taala lah yang melepaskan dia daripada kena bagi nafsu yang jahat ni. Itulah dia kata, jika tiada maka tiada kelepasan bagimu. Tiada ke engkau dengar kata Sayyidina Yusuf alaihissalam. Ayat ni mana turun tentang cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Taala rakamkan dalam Quran dengan khabar yang sahih, dengan berita yang benar, yakni Al-Quran. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Illa ma rahima rabbi, bahawasanya nafsu itu sesungguhnya menyuruh, mana sangat menyuruh, sangat mengajak, sangat menyeru dengan kejahatan yang mana tak ada orang yang boleh terlepas dengan dia, terlepas daripada kejahatan nafsu tadi, melainkan orang yang dikasihan Tuhan. Illa ma makna asalnya untuk ghairil akil, yang tak berakal. Tapi sini maksud dia kena kepada yang berakal. Illa ma artinya makna illa ma, tapi sini ma illa ma rahimah rabbi, melainkan orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maknanya tak ada siapa-siapa dia yang boleh terlepas daripada nafsu ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi, melainkan orang yang dikasihi oleh Tuhan dia.
Mana kalau Tuhan kesia kepada dia, mana Tuhan cagalah tolong jaga daripada kejahatan nafsu ammar bisu. Tidak ada orang yang boleh terlepas. Ini diucapkan oleh Sabiah Nabi Yusuf alaihissalam tentang kalau dia berhadapan dengan suatu orang panggil cabaran yang sangat kencam dan lepas orang panggil nafsu yang mana orang panggil kita dalam mana cerita dengan Zulaikha. Jadi kalaulah Tuhan tak berusia kepada dia, sudah tentu dia juga terjebak dengan perkara yang dia di depan. Kerana dia juga ada ingin juga kepada Zulaikha. Tapi oleh kerana Tuhan kesia kepada dia, maka itulah adalah sebab Tuhan kesia. Maka kita kena buat benda-benda untuk meraih perhatian dan kesia Allah Subhanahu Wa Taala. Mana antara orang ni lah. Mana kita mengunduh diri, duduk merintis, duduk belah, doa dalam bentuk minta kepada Allah Taala tolonglah jaga kita daripada kejahatan-kejahatan mana yang membinasakan kita, mana termasuklah kejahatan nafsu, syaitan dan setiap perkara yang lain. Dengan sebab itulah mana Allah Taala akan agar kita dapat menarik ataupun meraih perhatian dan juga kesiapan daripada Allah Taala, dan akhirnya kita terselamat daripada semua bahaya-bahaya. Maka apabila engkau mengetahui atas perkara ini yang tiga dahulu, nescaya mengikut bagimu oleh nafsumu yang liar itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Pada ketika itu tiga perkara saja. Yang pertama, mujahadah, lawan syahwat nafsu serta kurangkan obat, yakni kurang makan. Yang kedua ialah bebankan nafsu dengan beban yang berat. Seumpama dibeban jadi binatang liar dengan beban yang berat di atas belakang dia. Bagaimana cara bebankan nafsu dengan beban yang berat? Melakukan ibadah-ibadah yang berat. Mana umpamanya dia boleh, maksudnya semaya mandat. Itu di antara. Dan yang ketiganya ialah at-tadarru'u ila Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong, merendahkan diri, menghina diri kepada Allah Taala, minta tolong Allah Taala jaga kita. Jadi tiga perkara ni kalau kita mulazamah, mana sentiasa berterusan berkuliah sama-sama, hari inilah kedudukan kita, insya-Allah kita akan mendapat perhatian daripada Allah Taala dan kesiapan daripada Allah Taala. Akhirnya nescaya mengikut bagimu oleh nafsumu yang liar itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tuhan kata kita itu dengan sebab kita melakukan sahabat-sahabat. Hakikatnya dia fa'aluna yurid, dia berbuat apa yang dia kehendak. Cuma kita usahakan sahabat-sahabat. Kalau kita nak ilmu yu'ti hikmatan man yasha, dia yang memberi ilmu kepada orang yang dia kehendak. Kita belajarlah 10 tahun, 20 tahun, atau belajarlah dengan guru yang terbaik. Tapi kalau Tuhan tak kehendaki kita dapat ilmu, kita tak dapat ilmu. Orang yang dapat ilmu kerana Tuhan kehendaki untuk memberi ilmu kepada dia. Tapi siapa dia orang-orang yang Tuhan nak beri ilmu ni? Ialah orang yang mubasyaratul asbab, orang yang menyentuh ke sahabat-sahabat kepada mendapat ilmu daripada Allah Taala. Menyentuh maksudnya usaha ke sahabat. Jadi sahabat kepada dapat ilmu daripada Allah Taala apa dia? Ini belajar. Apa sahaja perkara itu ialah melalui Allah. Ja'ala li kulli syai'in sababa. Allah Taala jadikan bagi setiap sesuatu itu sabab, ada sabab. Apa makna sabab? Sabab ni makna lalu. Sabab tu bahasa Arab, kita tak terjemah pada bahasa Melayu tu, sehingga kita kehilangan makna dia. Makna sabab tu makna lalu. Rezeki tiap-tiap orang setiap orang masing-masing tidak ambil rezeki orang lain. Itu makna misalnya apa kita dia membaca satu hadis, idza dakhala dhaifu al-qaumi, apabila masuklah seorang tetamu di dalam suatu majlis, mana dakhala bi rizqi, dia masuk dengan rezeki dia. Bisa kita buat jamu kita jumpa orang pada orang mari kepada jamu kita tu, dia mari itu dengan rezeki dia, bukan hak kita mikir dia pergi tu. Itu dia duk makan jamu kita, itu hak dia dah tu. Tapi sahabat kita kita yang cari duit mana jamu itu, dia mari lalu untuk kita. Seperti juga rezeki anak-anak yang belum pandai berusaha sendiri lagi, lalu tu ibu bapa dia pada rezeki dia.
masing-masing ada rezeki masing-masing. Itu kita coba jalan dapat rezeki. Tak ada orang boleh sekat rezeki itu ambil rezeki itu. Tak ada. Tak aku. Semua tu masuk dalam tenggorok kita ialah rezeki itu. Walaupun orang panggil orang rugi, itu maknanya itu rezeki orang yang dapat tu. Jadi itulah maknanya maknanya ilmu apa saja ilmu itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat mengalahkan musuh kita. Itulah makna nafsu kita sendiri. Ialah kalau kita usahakan sahabat-sahabat dia, sahabat dia berhigo ni, maka Allah Taala akan tolonglah. Untuk mendapat pertolongan Allah Taala kita kena tolong dulu diri kita. Tolong kalau kita nak Tuhan jaga kesihatan kita jangan buat kena. Pasal tu saudara kita dah makin belum pelan-pelan ni aku depan ke ustaz kan, dia tak kira kalau kita ikut siapa makan, aku nak jaga macam mana, kita tak jaga. Dia kena kita tu jaga dulu, tu akan jaga lah. Jadi begitulah mana kita usahakan cara-cara ni, barulah kita akan mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersegera engkau kepada pemilik akan dia dan mengegangkan dia dan engkau sentosa daripada kejahatan. Akhirnya kita dapat milik akan milik kita dapat kuasai, dapat tekan dia dan selamat kita daripada kejahatan nafsu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'u wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khalifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabirin wa taubatas sadiqin wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah.